Mudah-mudahan tuan-tuan perselisihan pendapat tidak memutuskan silaturahim. Namun setiap orang tuan-tuan kena menilai kembali pendapat dia. Di mana maslahatnya, di mana kebaikannya. Kalau nampak tidak ada kebaikan, maka dia patut mencari apa yang lebih baik. Kadang-kadang pendapat itu tuan-tuan sekalian, kita zahir nampak macam baik. Contoh apa yang berlaku kempen menyentuh anjing. Kita setengah orang yang anjur tu, yang dia mendapat kebenaran daripada MAIS. Kemudian hari ini MAIS keluarkan kenyataan, kami cuma dimaklumkan program tadi hanya untuk mengajar cara sertu atau samak. Bila pegang anjing, tak pula kami tahu kena peluk cium anjing pula. Dan ustaz yang terlibat, bernama Ustaz Paijan ke apa, juga keluarkan satu statement. Saya cuma diminta berceramah tentang cara sertu. Saya tak sangka pula sampai ia dimanipulasi cara macam tu. Dan saya nampak benda ni, kalau orang tu dia ada pandangan dan pendapat. Tapi benda ni tuan-tuan, mudaratnya jauh lebih besar. Antaranya menghuru-harakan pegangan masyarakat kita sekian lama. Ini satu benda yang saya katakan, kalau orang belajar dari sudut siasat syariah atau belajar dari sudut kita katakan kaedah fiqh, amat salah, bertentangan. Walaupun kalau kita bahas anjing ada 3 pandangan ulama. Pandangan Syafi'iyah, Hanabilah, najis semuanya. Pandangan Maliki bahawa ia tidak najis semuanya. Pandangan Abu Hanifah bahawa najis pada air liur dan dagingnya. Maka orang yang kata najis sepenuhnya seperti Syafi'iyah dan Hanabilah, maka menyentuhnya juga dilarang sebab ia najis. Dan kita diajar oleh Allah, warruzza fahjur, maka tinggalkanlah kekotoran, tinggalkanlah benda-benda keji. Dan ini termasuk benda keji bila kita hukum ia najis. Tak mungkin ada orang nak peluk tai lembu, peluk tai orang, kan hukumnya najis. Dan tai orang tu najisnya najis mutawassitah, anjing najisnya mughallazah. Disepakati oleh Syafi'iyah dan Hanabilah. Tuan-tuan nak tak peluk tahi sendiri? Buat tahi tu, buat gambar orang peluk tahi tu. Tahi kita tak payah sertu, basuh je. Sebab dia mutawassitah. Maka bagaimana orang yang peluk anjing pula? Yang saya katakan ini ada kita katakan ada sesuatu di sebalik. Saya pun terus telefon sahabat saya mufti wilayah, minta komen sikit. Kata saya baru tulis buku, nak siap buku. Syekh ni memang dia terus tulis buku sebab dia nak jawab komplit. Saya kata minta sikit lah komen, sikit. Sebab malam ni saya ceramah BBU. Saya duk support ada orang tanya, tapi tak ada orang tanya, tapi saya sebut juga. Kita dah kaji benda ni secara mazhab dan sebagainya. Saya minta satu pandangan. Sebab bila saya baca bab wujud tadi, saya tak boleh wujud pada pandangan saya sendiri, saya kena call orang juga. Kita respon lah, bimbang juga wujud pandangan sendiri. Ingat kita je betul. Kalau minta tidak sesuai dengan masyarakat kita, kita kena pegang dengan kesesuaian mazhab. Dan saya masih ingat tuan-tuan, waktu mana saya mengaji, guru kami Fadilatul Syekh Mahmud Ukazi, dia mazhab Hanafi. Saya mengaji mazhab Hanafi, fiqhul kitab. Tapi kami ingat sebelum, dalam muhadarah terakhir, bila beliau kata, saya walaupun belajar awak Hanafi sekian mazhab, tapi awak jangan mengundang fitnah di tempat awak. Kalau awak Syafi'i, maka Syafi'i. Jangan awak cuba undang, buat kepanasan dalam masyarakat. Ia fitnah agama, ia fitnah yang besar. Oleh sebab itu tuan-tuan, dalam Islam kalau kita baca pun, Islam tidaklah maksudnya menghina anjing. Bukan, ada hadis yang banyak bagaimana kelebihan beri minum anjing, makan anjing. Kita ada kisah ulama macam Abu Isa Ash-Shirazi rahmatullahi alaih. Waktu mana dia berjalan, dah ada anjing, anak-anak murid nak halau, dia kata jangan, kita berkongsi jalan. Biarkan dia dengan jalan dia, kita dengan jalan, kita ambil jalan lain. Tak payah halau anjing itu. Bukan daripada hadis Sahih Bukhari yang cerita wanita pelacur beri minum pada anjing, seorang lelaki beri minum pada anjing. Bukan kita dengar kata-kata Fudail bin Iyad, kalau kamu membunuh anjing secara zalim itu haram, bagaimana kamu membunuh manusia? Artinya tak boleh bunuh anjing secara zalim. Dan kita juga baca hadis dalam Sahih Muslim misalnya, laula al-kilabu ummatun la amartukum biqatliha. Kalau tidak, kan aku fikir bahawa anjing itu satu umat, nescaya aku suruh kamu bunuh semuanya. Kemudian kata Rasul, bunuhlah anjing-anjing hitam, kerana ia syaitan. Bahkan kita lihat dalam hadis panjang, Nabi melarang perbuatan menyerupai anjing. Antaranya waktu kita rokok, waktu kita sujud, jangan dilekatkan tangan gini seperti anjing.
Dan waktu mana kita duduk, jangan duduk seperti duduk anjing. Dia pakai iqa', duduk macam duduk anjing. Biar ditegakkan kita punya tu. Jangan duduk begitu. Tu duduk seperti duduk anjing. Banyak larangan. Bila solat, anjing lalu mengurangkan pahala. Bahkan membatalkan solat tersebut di sisi mazhab Hanbali. Bahkan kita lihat bagaimana Nabi SAW tidak dikunjungi Jibril kerana ada anjing yang masuk. Anak anjing yang masuk berada di bawah tilam Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan malaikat menyatakan kami tak akan masuk rumah yang ada anjing. Kerana anjing ini lebih dekat dengan syaitan. Dan Nabi SAW menceritakan bagaimana teriakan anjing menunjukkan dia dapat syaitan. Manakala ayam dia nampak malaikat. Ini ikhtisar daripada cerita anjing dalam hadis. Anjing dalam Quran. Dan bagaimana Allah menggambarkan ulama jahat seperti anjing. Mathaluhum kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhas atau tatrukhu yalhas. Bandingan ulama jahat ini seperti anjing yang kalau kamu beri makan pun jelek, tak beri makan pun jelek. Maknanya tak cukup selalu. Dan kita tengok banyak kupasan tentang anjing yang kita dapat satu gambaran yang cukup kita katakan jelas. Bahawa Nabi SAW tidak pernah bermanja-manja dengan anjing. Tapi apa yang mereka buat, cuba untuk bermanja-manja dengan anjing. Cerita sentuh anjing untuk tu cerita lain. Cerita ni ajar camping bermanja-manja dengan anjing. Bukan I want to touch a dog, bukan. Dia cerita tuan-tuan, dia nak cinta anjing tu. Nak masukkan anjing tu tidur sekali kat katil dia. Nak jadikan anjing itu nanti seperti kucing sebagai binatang peliharaan. Sedangkan Nabi kata apa? Man iqtana kalban illa kalba masyiatin aw sawidin aw zar'in intaqasa min ajrihi kulla yawm kiratani aw kiratain aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa beli anjing, maka akan kurang pahalanya 2 karat. Kata ulama, dalil ini menjadikan sebab orang yang pelihara anjing dosa besar. Melainkan ada 3 istisna, yakni 3 pengecualian. Kalba masyiatin, anjing yang digunakan untuk binatang ternakan. Tuan-tuan ada beli kambing, lembu, perlukan anjing banyak sangat. Atau saidin, kambing, anjing pemburuan. Au zira'in, atau tanaman. Bila ulama bahas tuan-tuan, boleh tak anjing jaga rumah? An-Nawawi dalam Sahih Muslim menyatakan pendapat yang kita katakan satu pandangan, ada wajahan, 2 pandangan dari sisi mazhab Syafi'i, bahawa untuk jaga rumah tak boleh la yajuz. Tapi Nawawi cenderung kata boleh kerana masalah harta. Tapi itu anjing yang jaga harta, bukan anjing yang diajak tidur bersama. Bukan anjing yang diajak bermanja duduk dalam rumah makan sekali. Anjing yang kita katakan ada beberapa syarat dia. Yang kempen dibuat ni tuan-tuan, benar-benar macam nak suruh orang beli anjing. Bukan beli anjing untuk jaga harta benda, beli anjing untuk berkasih sayang dengan anjing. Maka sebab itu kita nampak ada agenda yang amat buruk dan jahat, yang kita perlu ambil berat perkara seperti ini. Kerana tuan-tuan kena ingat, sepakat semua ulama bahawa anjing tuan-tuan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an samanil kalb. Nabi melarang jual beli anjing. Jual beli anjing tidak diharuskan. Walaupun anjing itu untuk manfaat tujuan-tujuan seperti ini, kena cari free je. Kerana tidak ada nilai anjing tu. Kalau ada orang minta bayaran, kamu penuhi dalam Sunnah Abi Daud dan Musnad Ahmad, kamu penuhi tapak tangannya dengan pasir. Biar dia ambil pasir saja, jangan ambil duit. Tapi kalau orang tu tak nak jual juga, boleh beli, tapi yang jual berdosa, yang beli tak berdosa kerana maslahat seperti keselamatan dan sebagainya. Namun dari sudut tuan-tuan dukung atau betul, itu tidak warid. Dan itu dilarang sama sekali, perbuatan tersebut. Bukan ada kajian tentang air liu anjing yang boleh menyebabkan penyakit buta, boleh menyebabkan penyakit kulit, penyakit kusta dan lain-lain penyakit yang dibuktikan dengan kajian-kajian ilmiah. Jadi tuan-tuan sekalian, artinya dengan kata lain, bila ada orang berpendapat dengan satu pendapat, dia perlu lihat balik pendapat tersebut. Walau dia cuma nampak betul dari satu keadaan. Mazhab Maliki kata suci, tapi dia tak bahas sudut apa maksud suci di mazhab Maliki. Bukan makna untuk dipeluk, dicium, bukan. Suci dengan maksud tidak perlu pada sertu. Bukan suci dengan maksud tuan-tuan masuk ke rumah saya, kawan ramai yang Maliki, dan guru saya salah seorangnya ketua mazhab Maliki di Mesir, Dr. Ali Taharayan, ketua Maliki. Even dia tuan tak ada beli anjing. Artinya orang-orang Maliki di Mesir, ramai orang Maliki tak ada, dia tak beli anjing dalam rumah, dia tak ada.
Mereka membahaskan kesucian tu dari sudut tak payah seketu. Bukan seketu yang dibuat hanya bentuk sunat, bukan wajib. Kerana mereka melihat Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis bagi basuh anjing 7 basuhan, salah satunya ataupun basuhan pertama dengan tanah, Abu Hurairah sebenarnya cuma basuh 3 kali. Sebab itu mereka melihat ia hanyalah sunat. Tapi Syafi'iyah menjawab, barangkali Abu Hurairah lupa dengan apa yang dicakap. Sebab itu dibuat 3 kali, Wal-Hadi meriwayatkan 7 kali. Waktu dibuat itu waktu dia keadaan lidah tua. Syafi'iyah menjawab untuk menyebut tentang perbahasan ni. Ala kuliah tuan-tuan, siap pendapat kita beri. Namun pendapat tadi kalau boleh beri kesan buruk, walaupun kita cerita tentang mazhab banyak, tapi kalau dia lebih memberi sifat tidak selesa masyarakat umat, maka pendapat ini perlu ditarik balik demi masalah umat, demi perpaduan umat. Kalau tidak, kita buat keras kepala kita seorang, akhirnya kesan buruk berlaku dalam masyarakat. Ini yang kita bimbang. Wallahu a'lam bishawab.